sidang akhbar ni, sidang media ni sebenarnya dipanggil oleh ni KRT Taman Putera Fasa 1. Dan saya juga dimaklumkan tentang berlakunya satu kejadian keganasan yang berlaku pada 27 hari bulan Oktober baru-baru ini. Kalau tak silap saya, masa yang tepat jam 11.30 tengah malam. Dan ini berkaitan dengan ni adanya sekumpulan budak remaja yang dikenal pasti sebagai orang luar. Sebab kalaulah ni budak-budak tempatan ataupun anak remaja tempatan, memanglah kita banyak ni kita kenal. Ini dari orang dari luar, dan mereka sebelum ni pernah meminta kebenaran untuk menyewa kemudahan gelanggang futsal di depan kita ni. Ni gelanggang futsal ni saya akan cerita kemudian, ya. Gelanggang futsal ini diorang nak sewa, okey, bagi dia sewa mengikut peraturan yang sedia ada. Dan biasanya ni masa penggunaan gelanggang futsal ni, setahu saya, tamat pada jam 11. Sebab kalau tengah malam nak main lagi, ini memang tak kondusif, ya. Khasnya kalaulah berlakunya riuh rendah dan sebagainya, ini akan mengganggu gugat penghidupan keluarga-keluarga yang duduk di sekeliling gelanggang ni. Dan bila mereka ni dinasihatkan supaya diberhenti, memang masa dah cukup, maka tercetuslah satu pertengkaran dengan pihak pengurusan. Dan ini pun berturut-turut, setahu saya berturut-turut 2 hari berlaku. Sewa tak bayar, itu pun tak apa, sewa tak bayar. Tapi yang jadi masalah, mereka ni terus berdegil-degil, tak nak meninggalkan ni gelanggang itu mengikut peraturan. Dan selepas itu bila pengawal dari pihak pengurusan, iaitu dari pihak KRT Taman Putera Fasa 1 ini ni masuk campur, tegur mereka, maka berlakulah satu keganasan di sini. Dan pengawal yang saya maksudkan itu telah pun dibelasah. Dan kejadian ini telah pun dirakamkan melalui CCTV, kamera CCTV. Dan laporan polis pun telah pun dibuat. 2 laporan polis dibuat di sini dengan serta-merta. Tapi setakat ini nampaknya tak ada apa pun, tak ada perkembangan, tak ada yang apa yang kita harapkan itu tak nampak, ya. Tak nampak ada sebarang perkembangan yang terkini. Inilah yang telah pun menimbulkan perasaan kurang senang di kalangan masyarakat setempat. Dari apa yang saya dengar, apa yang saya dimaklumkan, khasnya oleh mereka yang saksikan, ni ada berlakunya pertengkaran tu, mereka masih ingat lagi bahawa di kalangan anak-anak remaja yang terlibat dalam kejadian itu, ada yang nak guna kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak senonoh, dan juga pada masa yang sama kata-kata yang berbau politik. Berbau politik maksudnya dia boleh buat yang membawa maksud mereka ni boleh buat apa saja yang mereka suka, sebab ini mengikut kemahuan mereka. Dan dia soal balik bahawa kenalah ni kau orang ni sedar bahawa sekarang ni siapa yang berkuasa di negeri Selangor dan sebagainya. Gelanggang futsal ini sebenarnya dibina oleh kerajaan pusat, kerajaan pusat melalui Kementerian Belia dan Sukan. Saya selaku wakil rakyat, selaku ahli parlimen Pandan, saya yang mengusahakannya. Saya dapat persetujuan peruntukan dan sebagainya dari
kementerian yang berkenaan. Tetapi sebelum ini penggunaan tapak ini juga dapat kelulusan dari pihak berkuasa tempatan, iaitu MPAJ, ya. Dan kesemua ni diusahakan oleh jawatan kuasa KRT Taman Putera Fasa 1. Maksudnya kita ikut prosedur dapat kelulusan tapak, dia tak ada halangan, barulah memohon kepada Kementerian Belia dan Sukan, dan seterusnya disalurkan peruntukan untuk membuatnya. Dan selepas ini bila siap dibina, maka pengurusan tu dikelolakan oleh jawatan kuasa KRT Taman Putera Fasa 1. Dan sebelah waktu siang gelanggang ni memang tak dikenakan sebarang charge pembayaran, tidak, ya. Cuma kena minta kebenaran saja, sebab ini memang untuk masyarakat. Dan sebelah malam biasanya disebabkan oleh perlunya kita nak guna pakai bekalan elektrik dan sebagainya, spotlight dan sebagainya, maka bayaran tu ikut juga kadar yang ditetapkan, ya. Tak ada kelainan. Dan suka juga saya nak jelaskan bahawa gelanggang ini sebenarnya dibuat mengikut prosedur dan peraturan. Dan ini pernah juga dinyatakan sebelum ini. Sebab masa kita buat ini, kita dapat sokongan majoriti dari kalangan masyarakat setempat, mereka yang tanda tangani semua. Okey? Dan selepas siap binanya gelanggang ini, walaupun adun kawasan ini, adun teratai, pernah juga mengungkit-ungkitkan pertikaian yang tertentu dan bawa kes ini kepada polis pun. Sebab masa tu ada aktiviti di sini, dia buat aduan, dia buat komplain pada polis, tetapi semuanya dapat dijawab dan dapat disiasat oleh pihak berkuasa. Dan itu saya tak nampak ada sebarang masalah, sebab masyarakat setempat yang memohon dan merestui penyediaan kemudahan seperti ini. Jadi bila ini berlaku dan bila timbulnya keresahan di kalangan masyarakat setempat, saya rasa terpanggil lah ni untuk menjenguk keadaan. Dan juga saya harapkan sangat, ni pihak polis bukan saja dapat bertegas, ambil tindakan dengan sepantas mungkin, sebab rakaman tu ada, bukan tak ada. Ni muka diorang ni pun kita nampak dengan jelas. Maka saya harap sangat ini dapat dikesani. Mereka yang terbabit tu dapat dikesani. Dan demi keadilan. Dan saya juga berharap masyarakat setempat dapat mengguna pakai kemudahan di sini siang dan malam seperti sedia kala. Sebab orang yang datang, yang ceroboh masuk nak cari pasal, yang ganggu gugat kehidupan kita ni, orang luar. Sebab kumpulan-kumpulan, misalnya pasukan-pasukan bola dan sebagainya di persekitaran sini pernah berjumpa dengan pihak pengurusan KRT. Bukan tak kenal pun semua. Tak ada masalah, Melayu ke Cina ke tak kisah. Tapi yang datang ni tak pernah kita nampak. Jadi inilah yang saya nak